In December 2019, the Chinese authorities notified the world that a virus was spreading through their communities. In the following months, it spread to other countries, with cases doubling within days. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saudara-saudari rakyat Malaysia yang saya kasihi. Untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Perintah kawalan ini dibuat di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967. Hai, Assalamualaikum. Saya mewakili kumpulan ahli saya untuk membentangkan dan menceritakan mengenai wabak penyakit COVID memberi impak positif dan negatif terhadap Malaysia. Kita semua tahu sekarang Malaysia dan satu dunia tengah mengalami wabak penyakit COVID-19 yang dahulunya dikenali sebagai coronavirus. So, sekarang kita lihat baru-baru ini Bank Negara Malaysia telah mengumumkan bahawa wabak penyakit COVID-19 ini menjejaskan pertumbuhan ekonomi pada suku pertama tahun 2020. Kesan negatif yang pertama yang dapat kita lihat dari sektor ekonomi. Sektor ekonomi terdapatnya sektor perdagangan. Pelbagai sekatan dilakukan, maka proses logistik, pengangkutan, import dan ekspor juga telah terjejas dan terbatal. Kita, Malaysia, terpaksa batalkan semua tempahan yang kita dah lakukan. So, kesemua ini akan merencatkan lagi sektor perdagangan Malaysia. Seterusnya, sektor pengilangan. Kilang terpaksa tutup. Makanya, penawaran barang yang semakin terhad. Jadinya, rakyat Malaysia risau, adakah barang keperluan yang mereka ada sekarang cukup sampai hujung wabak penyakit ini berakhir. Seterusnya, sektor pelaburan. Pelabur-pelabur luar jadi risau untuk melabur dalam Malaysia kerana ekonomi negara masing-masing terjejas. Malaysia pun risau untuk melabur kepada pelabur luar. Ini akan memberi impak kejatuhan nilai mata wang dunia, termasuk Malaysia sekali. Kedua, sektor kebudayaan dan keagamaan. Rumah ibadat tidak dapat lagi digunakan sepenuhnya. Sebagai contoh, rakyat yang beragama Islam, solat Jumaat tidak dapat dilaksanakan di masjid. Dan disebabkan PKP ini berlangsung, maka solat tarawih juga dilakukan di rumah sahaja. Ketiga, sektor pendidikan. Sejaknya berlakunya COVID-19 dan PKP ini, institusi pengajian tinggi dah start mula buat pembelajaran secara online atau e-learning. Sama juga segala aktiviti yang di luar kampus terpaksa dibatalkan. Manakala sekolah menengah dan sekolah rendah juga
pembelajaran dan pengajaran dibuat secara atas talian, seperti contohnya Telegram, WhatsApp, Zoom dan sebagainya. Sekarang kita kan berada di tahun 2020 yang dulunya orang cakap tahun 2020 ni tahun yang teknologi canggih, ataupun digelar sebagai era revolusi industri 4.0. Maka tahun ni adalah tahun untuk menguji sama ada rakyat Malaysia pandai menggunakan teknologi ataupun tidak. Dan yang terakhir, yang keempat, dari sektor sosial. Sosial yang melibatkan tekanan emosi, psikologi, sebagai contohnya sukar tidur, kemurungan, kerisauan akan dijangkiti wabak penyakit tersebut. Dan lagi satu, ada berlakunya berasa cemas. Contohnya semasa PKP diumumkan, rakyat Malaysia mula membeli barang secara banyak yang dikenali sebagai panic buying. Dari sudut media masa pula, banyak penyebaran yang disebarkan berita palsu mengenai COVID-19 ini. Itu daripada sudut negatif. Sekarang saya akan ceritakan mengenai sudut positif pula. Sudut positif dari sektor sosial, PKP yang berlaku ini memberi kesan terutamanya golongan yang berkeluarga. Dahulunya ibu bapa yang sibuk bekerja sampai tiada masa untuk anak-anak atau anak-anak yang sibuk bekerja sampai tiada masa untuk ibu bapa sendiri. Jadinya, masa PKP ini mereka boleh meluangkan masa sepenuhnya kepada keluarga mereka. Dari sudut positif ekonomi pula, e-commerce, pembelian secara online, Shopee, Lazada, maupun penghantaran makanan melalui GrabFood, Foodpanda, delivery dan sebagainya semakin meningkat. Ini mampu menolong kepada peniaga-peniaga yang di luar sana yang mampu berniaga secara online. Dan yang terakhir, positif dari sudut persekitaran. Kebanyakan sungai negara kita telah tercemar akibat perbuatan manusia sendiri, perbuatan rakyat Malaysia sendiri. Tetapi sejak berlakunya PKP ini, sungai-sungai yang tercemar itu telah menjadi bersih dan tiada kotoran. Okey, itu saja dari saya dan ahli kumpulan yang lain mengenai impak positif dan negatif terhadap wujudnya COVID-19 ini. So, #stay at home, #kita jaga kita. Sekian, terima kasih. Ya Tuhanku, bantu